Puaka Extra dibawakan khas oleh Sani Faisal dari Propnex. Anda ingin jual beli hartanah, mencari rumah idaman anda atau sedang mencari commercial space untuk bisnes dan sebagainya? Jangan risau guys, saya boleh bantu anda. Kontak saya sekarang. Selamat menonton ya guys. Selamat datang ke Puaka Extra. Diketahui pada Selasa hadapan, maka Puaka Extra akan menjadi Puaka Extra dan disebabkan oleh itu, para belanjawan akan merasakan apa yang telah diberikan kepada Extra. Ada spray Rukiah? Okay. Makin lama makin macam nak kena spray Rukiah Ustaz ni. Alright. Sebelum dah masuk studio ni. Alright. Okay, start. Okay, start. Okay. Assalamualaikum semua. Kita jumpa sekali lagi dalam Puaka Extra. Dan terima kasih kepada korang semualah yang mungkin ada yang dah email kita macam-macam, kongsi pengalaman dan kisah-kisah korang ni semua. Cuma kami nak minta maaf sebab mungkin ada yang kami tak sempat nak balas. Reply, ya. Dan kami juga nak minta maaf apa ni? Ada banyak soalan-soalan yang mungkin entah, saya pun tak tahu macam mana Amin bagi tahu. Dia cakap apa tahu Ustaz? Apa dia? Okey Ustaz, kita sentuh satu ni. Okay. Dia semak rumah, dia ikut. Tapi soalannya, kalau kita semak rumah ataupun kalau kita pagar rumah, macam mana yang kalau benda-benda kat dalam tu nak keluar? Ada tak benda cara untuk orang tu keluar? Ada tak cara untuk benda-benda tu keluar daripada rumah sedangkan kita dah pagar kan yang luar tak boleh masuk? Okay. Macam mana pula yang kat dalam tu nak bebas? Okay. So, ni banyak kes actually macam ni. Betul ke kalau macam kita semak rumah kita kena dah pagar kan? Consider pagar kan? Okay. Yang kat luar tak boleh masuk. Tapi yang kat dalam tu, dorang macam bsh ke ataupun macam dorang macam mana? Ya. Okay. So, ini actually kes, banyak sekali kes macam gini tau. Oh ya. So, maknanya ada orang pagar rumah, sewa rumah, ataupun you panggil orang untuk sewa rumah ke pagar rumah. The thing is, bila nak sewa rumah, bila nak pagar rumah, make sure tak ada jin yang ada kat dalam rumah tu. So, macam mana nak tahu adalah di antaranya kalau seseorang tu ada gangguan ke tak ada gangguan dalam rumah tu. So, gangguan diri tau. Mana gangguan diri, so kita akan tanya, perukiah akan tanya, datang ke rumah, nak sewa rumah, awak sendiri ada gangguan tak? Gangguan diri. Whether the mother, the father, the son, the daughter, semuanya. What if they don't know? They don't know? Then you need to check first. So dia perukiah. Yeah, so cari perukiah untuk check dulu whether diri awak ada gangguan ke tak ada. Kalau tak ada, baru awak sewa rumah. Tapi kalau ada, awak sewalah rumah macam mana pun. Malam tu juga ada benda. So, malam tu juga mesti ada sesuatu yang akan terjadi. Sebab apa? Dalam diri dah ada benda tu. Tapi awak sewa kat rumah. Luar rumah. Macam mana tu? Taruhlah, taruhlah. Nak cakap saya, taruhlah si A ni memang ada something, gangguan. Lepas tu dia belilah contohnya spray sapu-sapu. Barang ustaz tu dia spray. Spray. Tapi dia sendiri dalam badan dia, kalau dia ada, dia akan activate. Yes. Jadi walaupun dah spray, it's okay. Tapi dia kalau rasa lain macam gelisah ke apa, dia sendiri kena panggil orang rukiah tu untuk settlekan dulu. Sebab dia rasa macam panas, aku tak boleh keluar macam gitu. Ya. So dia tak, bila tengah spray tu pun dia dah boleh activate actually. So jangan sampai itulah, and siapa saja yang buat all this sewa rumah ke apa, make sure you are good in your field. So you akan tahu sebab jangan inilah Jangan apa? How to say it in a nice punya words. What do you want to say? Nampak cakap English. Pasal kita punya niat nak sewa rumah pun untuk membantu orang. Untuk membantu orang yang dizalimi, kadang-kadang dizalimi oleh manusia ataupun dizalimi oleh jin. Alright. So make sure diri kita pun ketika kita ke rumah orang tersebut nak sewa tu, kita buat betul-betul. So kita tanya dulu whether orang tu ada gangguan ke tak ada gangguan. Baru kalau tak ada, awak cek dulu. Rukiahkan, kalau tak ada gangguan, baru sewa rumah.
Sebab jangan sampai bila awak dah semah, ada kes dah semah rumah, malam tu nampak ada gula-gula. Wow. Which is sebelum tu nampak ada gula-gula. Google hacks. Gula-gula hex. Yeah. So nampak gula-gula. So bila dah semah rumah, malam tu pun nampak gula-gula kat dalam rumah. So dia panggil that person again. Orang tu pun tak tahu apa nak buat. So the thing is, bila dapat tahu, besoknya anaknya tu kena rasuk. Oh yo. Maknanya anak tu memang ada gangguan. So the thing is, you nak kena clear daripada dalam rumah dulu, baru you pagar. Samalah bila kita nak pagar sesuatu tempat, of course benda-benda yang tak baik awak kena keluarkan. Baru you pagar tu benda. Biar benda yang tak baik tu tak boleh masuk. Kan? Yang masalahnya sekarang ada sebagian orang yang dalam tu ada kotoran-kotoran, dalam tu ada benda-benda yang tak baik, baru awak pagar. Macam mana diorang nak keluar pun macam mana? So macam gitu. Ibaratnya. Diorang tak boleh terbakar ke apa tu terkeluar. Diorang boleh terbakar, tapi diorang normally diorang akan teractivate lah. Bila you spray tu diorang akan activate. Maknanya dia akan menunjukkan signs ataupun tanda-tanda simptom-simptom yang seseorang tu terus kena gangguan. Cakap pasal semah ni Ustaz. Taruhlah kalau ada orang macam nak cakap asyik orang-orang buat apa? Taruhlah saya ni. Saya nak ruqyahkan rumah sendiri, kalau nak sentera. Lepas tu saya beli buku-buku ruqyah. Lepas tu macam mana? Boleh ke? Saya baca-baca, macam gini. Panggil ustaz tak nak. Saya buat sendiri. Daripada buku saya buat sendiri. Rasa efektif tak ke macam mana? Okey, jangankan ilmu ruqyah lah. Awak belajar ilmu dunia pun tak cukup nak baca buku, kemudian awak menjadi seorang yang boleh buat, jadi orang yang pakar, terus awak nak mengajar buku tu dan lain-lainnya. Tak boleh. Macam awak beli buku ni, contohnya awak beli, awak baca sendiri. Habis tu awak jadi pakar, terus tak ada guru tau. Awak jadi pakar, terus awak mengajar. Sesuai tak? Normal punya ilmu. Tak boleh cakap pasal agama Islam. Kita kena berguru lah kalau kita nak belajar sesuatu. True. So benda-benda macam ini pun kena hati-hati. So best is ketika kita nak berobat, dari dulu saya selalu katakan, bila nak berobat kita tengok orang tu dulu. Apakah orang tu solat? Apakah orang tu melakukan benda-benda yang sunnah? Apakah orang tu menjauhi benda-benda yang haram? Apakah dalam pengobatan ni ada perbuatan syirik ataupun tak ada? Ataupun dia akan pakai benda-benda yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala ataupun tak? Itu semua you kena jaga-jaga. Kena tanya dulu awak berguru dengan siapa? Mana kitab-kitab rujukannya kamu? Semua kena tanya. So jangan kita berobat dengan orang yang asal boleh. Kadang-kadang pasal terus saya macam dah terlalu banyak sangat macam all this macam baru belajar terus nak all out. Pelan-pelan dulu. Sebab apa? Takutnya backfire. Ya, kita kena berperingkat lah. Yes. Kan? Boleh saya cerita ke pasal backfire saya? Kira Boleh? Tak bukan saya lah. Buat saya cerita saya Boleh? yang ada pasal backfire. Boleh cerita? Boleh? Belum dengar kan? Belum. Nak masuk podcast special? Apa dia? Nak masuk podcast special cerita? Podcast special lah. Cerita boleh, cerita. Okay, cerita ya. So, ada seseorang ni, masa itu dia memang tak pernah ikut saya lah. Okay. Dia tak pernah ikut saya, tapi satu hari ni dia baru belajar. Dia baru belajar ruqyah ni dan dia bilang yang dia sudah kuat. Dia dah boleh lah ini. So, okey lah. Mungkin dia tu eager. Dia bersungguh-sungguh sampaikan dia cakap dia dah bersedia. Bersedia. Padahal dia tak pernah masuk dalam this field pun. So bila dia nampak macam ini, dia minat jadinya. Dia minat dan ketika dia nak ini, okey. Saya pun izinkan lah dia untuk ikut saya. Tapi selalu saya bilang, ketika nak ikut saya, awak punya risk, awak tanggung sendiri. Kalau terjadi apa-apa. Tapi insya-Allah saya akan bantu. Saya akan bantu. Hari tu awak ajak saya pergi. Saya akan bantu. Tapi itu saya bantu. So itu saya bantu. Kalau ada apa-apa saya akan bantu, tapi the risk after that you have to take. Kena tanggung lah.
Kalau betul terkena gangguan side effect daripada situ, then you tanggungjawab sendiri lah. So saya bawa dia dan kita pergi ke daerah East. Rumah East ada orang panggil, okay. So bila pergi situ, dia dah start. Benda tu dah start. Ganggu dia. Ganggu dia daripada awal sekali masuk pintu sudah terkena sedikit. Macam gangguan mana dia punya tu? Dia sudah nampak benda-benda bila baru masuk rumah. Ya. Dah nampak benda. Even kat lorong. Jadi masuk pintu ada lorong. Ada lorong situ dia dah nampak. Kemudian dia duduk pun sama juga. So ketika itu, masa tu kita nak rukiahkan this pakcik lah. So si this pakcik pun dia dah start tu. Bila saya kat pintu dia, bila Assalamualaikum, dia dah start. Tangan semua dah start macam gini. Yang pakcik tu? Terbakar. Okay. So dah start macam gini. So all the way. Start macam gini. Saya cakap saya dah tahu dah. Kemudian bila itu dia ketawa. After dia ketawa dia nangis. Okay. Pakcik Pakcik. So bila dah macam itu, okay. So saya bilang dengan yang orang ni lah, kawan saya ni lah. Si A ni. So bilang si A, okay. Saya rukiah kat bahagian hadapan pakcik ni. Awak rukiahkan daripada belakang dia. Okay. So bila dia rukiahkan daripada belakang dia tu, saya nampak dia try to fokus dengan apa yang dia sudah hafal daripada ayat rukiah. Okay, saya bilang bagus. Nampak dia macam tengah fokus, okay. Tapi di sebalik fokusnya tu, saya perasan ada sesuatu benda yang tak kena. Which is macam ada benda yang tengah attack dia. Mengganggu dia lah. Tengah mengganggu dia, tapi dia tengah nak siam sana, siam sini, siam sana. So okay, tak apa. Saya baca terus Fatihah, kemudian ayat kursi, kemudian masuk daripada surah Al-Baqarah ayat 102, kemudian saya masuk lillahi ma fis sama. Terus dah pertengahan tu saya bilang, tak apa. Awak pindah ke depan, biar saya lah ke belakang. Biar saya yang tarik benda tu keluar. Senang. Bila saya kat belakang, dia kat depan. Dia nak baca pula. Tadinya dia hafal. Tapi sekarang dia nak baca dengan teks. So saya kasihlah teks rukiah. Kemudian dia baca. Dia baca terus dari Fatihah, ayat kursi, sampai salah satu ayat ada kata wabatha fiha min kulli dabbah. Kata wabatha tu, dia sambil baca tu tiba-tiba wabatha. Kemudian dia berhenti. Jam. Dia batha, kemudian dia jam. Dia dah jam gini, kemudian dia macam dia scroll. Padahal saya tahu dia hafal. Ayat ni memang dia hafal. Nervous sampai lupa 100% dia hafal. Mungkin nervous Mungkin nervous. Saya tengah rukiahkan, saya dengan pakcik tu, saya rukiahkan daripada belakang dia, saya tengah tarik. Saya tengok dia dah gini, wabatha. Kemudian dia macam nak cuba nak scroll. Tapi ayat dia memang situ je, tak pergi mana. Kemudian dia naik kepala macam ini. Kemudian dia tengok saya gini. Betul? Terus kepala dia macam dah start ke belakang. Itu terus saya daripada belakang pakcik tu terus. Saya lepaskan pakcik tu, kemudian saya pergi kat dia, kemudian saya tahan kat dia punya belakang dengan kat dia punya dada dia. Saya tahan. Okay, so contoh macam gini, ini dia panggil sebagai kena rasuk sebagai juz'i. Ketika orang kena rasuk, dia ada dua. Ada juz'i, ada kulli. Juz'i, dia ambil kata juzuk. Maknanya pertengahan, setengah. Ataupun sebahagian. Kemudian kulli adalah seluruhnya. So macam tadi tu, yang pakcik ni dia terkena kulli. Seluruhnya, satu badan, semua dari ujung kepala sampai ujung kaki, semua kena rasuk. Semua being controlled by jin. Tapi yang juz'i ni maknanya baru setengah saja. So bila dia kena itu dah setengah. Itu yang saya terus straight away, saya terus lepaskan, saya lari ke situ, saya terus cepat-cepat tahan sambil baca. Situ kemudian dia terus macam blank. Dia blank. Saya panggil nama dia, boleh tak? Kemudian lama dia baru jawab, boleh. Terus saya bilang, tak boleh. Awak tak boleh. You have to go. Dia cakap tak apa, boleh. Cakap no, you go. Dia go, dia duduk belakang. Saya bilang jangan duduk belakang. Kemudian dia bilang, okey. Terus dia minta kunci kereta, terus dia pergi kereta. So dia duduk kereta. So duduk kereta, dah tutup pintu tu, pakcik tu ketawa.
Kawan ustaz kena. Dah pergi kereta. Macam gitu. Oh, itu yang buat saya lagi geram pula kan. Benda ni kacau. Terus saya bilang, jangan kacau orang macam gitu. Dia kata, tak boleh, itu pun zalim. Awak kacau orang ni, awak kacau peruqyah juga. Itu pun dosa. Jadi ini ceritanya menunjukkan bahawa kalau nak, jangan memandai-mandai lah beli buku ruqyah untuk ruqyah rumah ke, ruqyah kawan ke, sebagainya kan. Betul. So you akan kena dia punya backfire dia. Sebab awak tak belajar. So macam tadi, after that saya jumpa dengan si A ni. Si A ceritakan. So ketika dia kat belakang tu, orang tu kan physically pakcik ni begini. Dia kat belakang. So bila dia ruqyahkan, dia tengah tengok dia punya bahagian badan sini, kemudian tengok ke atas. Daripada atas ada muka. Kepala di sini ada muka, rambut dia panjang, matanya merah, tengah tengok dengan dia, muka macam marah. Giginya tapi dia cakap bertaring. dia tak cakap pasal gigi tau. Merat, ada lagu tu, giginya bertaring merat. Tapi bila dia cakap, saya tanya perempuan ke lelaki? Dia cakap lelaki, bukan perempuan. Kemudian saya bilang tadi kan, saya switch. Saya pula ke belakang, muka orang tu ke dia depan. ke depan. Saya tanya, saya dah tanya lah, pasal ini tadi tunjuk belakang, walaupun physically ke depan tapi belakang. Ni saya pusing belakang, dia tengok saya ke? Dia cakap tak. Bila awak suruh switch, saya percaya dengan awak. Dia cakap gitu. Switch depan, benda tu ikut gini. Hadap dia juga. So itu yang dia cakap, tiba-tiba dia rasa macam bila kena rasuk tu, dia rasa macam daydream. Tiba-tiba blank, ayat dia hafal semua habis, hilang. Terus dia macam ada macam daydream, macam ada benda daripada bawah tarik ke atas hingga dia macam rasa ke belakang. Macam ada benda tarik ke belakang. Dan dia bilang, nasib baik awak terus pegang saya tu like the very last second. Dia cakap awak lambat sikit je, saya dah gone tadi. Gua nasi kena rasuk Dah kena rasuk kuliah, bukan juz'i. So make sure jaga-jaga, jangan mandai. Seriously, it took me 4 years untuk to jadi belajar peruqyah. jadi seorang peruqyah. 4 years tau, and every day saya belajar. And bukan kos tak cukup, belajar kos ruqyah ni tak cukup. You need to belajar dia punya kitab dia. Kitab-kitab ruqyah you need to belajar, you kena berguru. Itu yang paling penting. Sebab ada kadang-kadang dalam buku, that's why dalam kitab-kitab biasa ada matan, ada syarah. Matan tu is just the book itself. Syarah is the explanation. The explanation is paling penting dibandingkan dengan the book itself. So itu yang you kena berguru. Kalau tak ada, tak akan cukup. Bila you pergi meruqyah, yang tadinya gangguan diri, you bilang, oh, awak kena sihir. Dan bila awak bilang awak kena sihir, orang tu akan tanya, sihir daripada siapa? Kalau awak mandai-mandai lagi, mungkin daripada keluarga ataupun daripada kawan-kawan. Dia dah fitnah sini, fitnah sana, fitnah sini. Semua dosa-dosa tu semua tanggung, awak yang tanggung. Sebab awak yang initiate that thing. So make sure be careful. Kalau gangguan diri, bilang gangguan diri. Kalau disihir, bilang disihir. Tapi all based on what you dah belajar. So just be careful je. Pasal takut backfire, tu je. Tak ada horn. Dia sekarang ni dah bukan macam poker extra tau, dah macam poker. Macam poker special juga. Ni sekarang cerita poker extra ke cerita apa ni? Bolehlah selit-selit sikit lah. Ya, nak curahkan, nak share. Pasal ni benda just few weeks ago je. Lagipun saya keluarkan pasal ni, nak belajar pasal ruqyah tidak. Ustaz ceritakan sikit. So jangan memandai lain kali yang kurang mahir. Kalau boleh belajar. So tanya awak belajar daripada siapa dan lain-lainnya. You need to know that you have the right to ask. Betul. Kalau tidak, memudaratkan diri sendiri. Okey, kita balik ke poker extra. Okey, kita dah dapat poker extra tau cerita Ustaz ni. Lain sikit kan. Macam tahun baru ni kita ni poker extra pun dah macam lain-lain. Dia melalut Dia bukan melalut tau. Tak, dia beragam. Yes. Beragam. Jadi kita tak nak monoton, terlalu boring gitu-gitu juga. Tak, kita ada cerita-cerita sikit, kita ada ini sikit.
kan Ustaz, nanti orang minta macam-macam nanti. Okey. Ini katanya dia nak tanya betul ke ni paling ringkas sekali. Dia nak tanya betul ke tidak sihir ini sihir boleh buat seseorang itu hilang akal ataupun gila? Boleh. Dia bukan hanya gila, dia boleh buat orang tu depression, dia boleh buat orang tu anxiety, dia boleh menyebabkan orang itu ada kena schizophrenia, mental health, dia boleh even penyakit-penyakit tertentu, kanser ataupun ada diarrhea pun sama juga, boleh. Diarrhea Yap. So saya ada kes macam itu. Bila nak pergi, setiap kali nak pergi kerja je mesti dia diarrhea. Once tak pergi kerja kan, then okey. Tapi bila nak pergi kerja lagi, diarrhea lagi. Nak keluar rumah tu diarrhea. Keluar diarrhea. So daripada perut dia pun terkena banyak. So itu yang saya sarankan beberapa perkara untuk dibuat. Di antaranya adalah ingredient-ingredient ni semualah. Ada pula macam pernah orang yang kena sihir, tak tahu kena sihir apa ke, dia ada saka ke apa gitu. Dah dapat kerja, bila dapat kerja je terus jadi something, tak pergi kerja sakit. Nak pergi kerja je sakit. Ya, nak macam itu. Sakit. Boleh. Macam tadi, diarrhea, all this stuff. Semua dah start sakit-sakit. Ke itu diri diorang sendiri pun, I mean diorang pun kena buat ruqyah lah kan, kata orang tu kan? Of course. Always the first thing is always check dengan doktor dulu. Correct. Tapi kalau dah check, then boleh try to check dengan ruqyah lah. Jadi korang pun kalau ada masalah yang sama ataupun kena macam gini, tiba-tiba je kan gitu, boleh ke website www.puakasg.com untuk ambil merchandise. Kita ruqyahkan tu merchandise. Pakai terus kena rasuk. Astagfirullah. Ya? Apa? Kira rasuk tu maknanya untuk trigger tu benda untuk keluar. Tak maulah macam tu Ustaz. Pergi ke www.atapsir.com. Tafsir.com. Untuk mendapatkan servis khidmat untuk ruqyah diri, semah rumah dan apa lain-lain lah. Cukur rambut, tahlil, doa selamat, semua pun dah ada, insyaAllah. So macam mana? Okey. Cakap pasal tadi tu, ada dia punya cara-cara untuk mengatas yang betul lah orang gila tu semua kan. Ya, boleh. Tapi macam mana pula? Saya pernah tengah cerita apa tahu, dia tu macam baru juga. Dia cakap memang betul orang kena buat gini, boleh buat gila-gila, tapi dia semakin lama semakin pulih. Dah tu je saya dengar cerita macam tu. Tapi memandangkan kita kat puaka ni berbual pasal tadi, boleh ke sihir tu jadi orang gila, membuat orang tu gila. Macam mana kalau kita nak mengatasinya lagi, jadi balik ke asal, ada tak cara-cara dia? Of course. Dia semuanya tergantung daripada diri sendiri. Maknanya ketika kita sakit, yang menyembuhkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang kedua adalah melalui usaha kita sendiri juga. So maknanya semuanya perlu ada proses. So kita tak boleh fikir yang dah doa dengan Allah Subhanahu Wa Taala tapi belum sembuh. Macam mana nak sembuh? Baru 1 hari, ataupun baru 3 hari, baru 5 hari. Dia take time. Memang betul. Bukan cakap apalah Ustaz. Kadang ada macam, yelah orang dah tahu kan, saya pun dah share saya punya cerita macam mana. Lepas tu ada pula saya dengar orang-orang punya cerita macam mana. Bila saya dengar pula, diorang pula macam yang, ingat saya tanya kan, diorang pergi ke satu ustaz semua kan. Bagi saya orang tu dia kena senantiasa usaha. Dia ibaratkan apa tau, macam pemadat ataupun penagih. Dia tak boleh straight away habis overnight. Baik, dia kena take itu kan, daripada support family, support kawan-kawan, dan slowly pelan-pelan baru dia gini. So macam itulah. Dan harus tengok diri sendiri, perbaiki diri sendiri. Jangan pula nak baik-baik tapi tak buat apa yang sepatutnya kena buat. So sekarang kita ke dapur puaka. Okey, untuk hari ini ada ingredients yang diperlukan, iaitu ketumbar. Dan yang kedua adalah air. Ketumbar. Mungkin ada tak tahu ketumbar dalam bahasa English apa? Bahasa orang putih. Orang putih. Ketumbar. Gasak lah Ustaz. Tapi apa dia punya ketumbar English? Coriander. Coriander. Entah. Siapa mentam? Entah Okey, ni bahan dia apa betul? Coriander. Dia boleh tunjukkan ni. Ya, coriander seed.
Teng teng. Betul lah. Okey. Oh, cakap pasal coriander seed ni. Oh, jangan tunjuklah dia punya brand. Itulah brand masalah kat atas. dia. Okey. Macam mana? Ni dia. Nampak? Yeah. Korean. Nampak? Orang tahulah. Yeah. Kan? Ketumbar. Ketumbar. Of course lah orang tahu ketumbar makcik-makcik, pakcik-pakcik. Yeah, senang Tapi je nak cuma cari. yang anak muda ni, yang parents, yang Yeah. millennials. Saya buat air pakai daun dia, coriander. Saya blend, saya minum. Dah minum Ya. Yeah. Wow. Itu dah nampak muda. Alhamdulillah, ni semua Tuhan nak bagi. Masya-Allah. Baik sekali. Okay. So itu yang pertama, kemudian yang kedua adalah air. Berapa banyak air tu? Tengok berapa banyak cawan kita nak buat lah. Okay. Jadi bagi saya kita buat dalam, kita letak dalam setengah gitulah. Setengah? Kurang sikit daripada setengah lah. Tengok cawan berapa besar cawan yang kita Tapi nak masukkan. boleh simpan kan? Boleh simpan, tak ada masalah insya-Allah. Kan? Okey. Dan seperti biasa, So ini kita dah isi air tadi. Okey, bisa Pak. bisa ya. Ayo. Kasih harodang sikit. Harudang, Panas. tisu boleh tak? Sorry, kasih Tisu panas. bisa. Sebentar ya Pak. Mau itu lapnya. Waduh. Waduh. Bisa Pak. Bisa, ya bisa. Sabar. Ingat dapur kena bersih. Ya? Yes. Okey, begini. Kita on dulu. Zas. Function. Oh, on. On. Function 2000. Boleh 2000 eh? 2000 boleh. InsyaAllah. Tahun 2020. 2000 kan cepat panas ke macam mana? Boleh kasih cepat panas dulu. Okay. Mendidih baru tu. Yes. So nanti kita akan masuk dia punya ketumbar dia kat dalam. Okay. So while kita tunggu ni. Oh, while tunggu ni, saya nak cakap, nak cerita. Oh, nak tunggu air panas ya. Tahu tadi kita panaskan dulu. Tak apa. Okey, yang sihir apa? Junun. Junun eh. Sihir Junun. Junun maknanya gila. Junun. Sama Majnun, Junun. Majnun. Sama. Kalau Majnun apa tu? Majnun maknanya gila. Sama. Majnun. Oh. Jadi kalau kita panggil macam, kalau nampak ada Yang cerita macam, Piramli Majnun. Is it? Ada? Majnun? Ha? Laila Majnun. Laila Majnun, Laila gila. Majnun. Oh, si Laila tu gila. Dia menggilakan cinta. Oh, habis Laila tu 6 orang. 6 orang. So, gila Laila. Tak, Laila yang gilakan si dia tu. Contoh itu. Macam Laila menggilakan Laila lah, bukan eh? Tapi ada cerita dia, Laila Majnun tu. Laila tu dia Laila tergilakan maknanya dengan malam. sesuatu. Okey, kalau nak argue di belakang je nanti ya, Okey cameraman dan ustaz nak argue di belakang Tak, ya. tanya. Kita sekarang kita baca suka-suka hati ya. Tak ada orang jaga. Tak apa lah, Okey. lain sikit daripada Okey. yang extra lain. Lai. Mau baca ini? Laila. Okey. Sihir Junun. Gila. Sihir itu dimaksud pula. Sihir itu dimasukkan oleh tukang sihir ke tubuh korban dan menguasai otaknya hingga ia menekan sel-sel otak yang berfungsi untuk berfikir dan mengingat atau memalingkan fikiran orang tersebut dengan hal-hal yang diketahui oleh Allah. Boleh Boleh? Bisa? Wow. So bagi sesiapa yang tadi yang email, terima kasih banyak. Kalau mungkin nak bantu kawan korang tu semua yang mungkin ada macam terkena sihir, macam boleh menghilangkan gila ke apa gitu. Ini cara-caranya Ustaz akan tunjuk. Okay. So ketumbar ni, Ketumbar, biji ketumbar. biji ketumbar dia. Okay. So kita ambil 1 genggam sahaja sudah cukup, insyaAllah. Okay. Boleh pakai awak punya genggam. Apa salahnya Ustaz genggam? Jadi Tangan saya saya nak mana? tutup. Jangan tak nak nampak dia punya brand. Nak nampak. Okay. Tak nak nampak brand. Oops, sorry. sorry Nokia lah Ustaz. Okay. Segenggam ya. Kita Segenggam. masukkan. Bismillah. Bukan segenggam lagi. Tak apalah kalau terbunyi tak apa Lebih kan. sikit tak apa, tak kisah pun. Okey. Sedap. Ketumbar. Okay.
Dia macam so dia kari, punya bau dia pun sedap actually. Bau ketumbar ni. So air daun ketumbar ni minum kalau yang terkena macam sihir ni, yang mengganggu fikiran, mental. Fikiran boleh. Ini perut pun boleh. Perut. Untuk apa ya Pak perut? Macam tadi saya bilang untuk diarrhea. Okey. Ataupun sakit-sakit perut. Untuk perempuan yang ada menstruation cycle yang tak ikut dia punya menstruation cycle punya period tu, you boleh consume this insya-Allah. Okay. Buat rebusan dan nanti minum dengan air ni. So it's very good. So biasanya orang kena sihir, dia punya menstruation cycle akan lari. Dia tak akan ikut macam mana dia punya. Dan setiap perempuan dia akan tahu bila dia punya haid dia akan datang, bila tak datang. Tapi kalau terkena sihir, kadang-kadang boleh sampai 6 bulan tak datang, kadang-kadang boleh sampai setahun tak datang. Ini semua after check, doktor pun tak boleh kesan apa-apa. So itu boleh disebabkan oleh gangguan. InsyaAllah. So Wow, ni kalau nak rebus berapa lama Ustaz? Sekejap je, around 5 to 10 minutes sudah boleh lah. 5 to 10 minutes Yeah. Sementara itu, seperti biasa kita nak ajak korang semua Google. Sini saya Ustaz berbual, saya main handphone, saya suka Google kat sini, bukan nak Dia ada macam kalsium, magnesium kan. Okay, teruskan. Saya tak tahu apa saya cakap tadi. Kat mana? Apa Google tadi semua benda-benda. Google benda-benda ni semua. Saya bukan nak macam tak fokus, kurang ajar ke apa. Bila Ustaz berbual saya main handphone, tak ada. Sebenarnya saya tengah Google sekali. Kita lihat apa kata orang tu, multitasking. Okey, kat sini manfaat air rebusan ketumbar bagi kesihatan. Ke Ustaz nak suruh saya suruh Google? Macam Ustaz tahu. Google lah macam tu. Boleh juga kalau awak tak boleh. Saya suka membantu orang Ustaz. Okey, boleh insya-Allah. Melancarkan sistem pencernaan. Katanya tu, kandungan antioksidan ini nantinya akan bekerja dengan memproduksi enzim. Pastinya enzim. Enzim lah. Untuk melancarkan sistem pencernaan dengan rutin mengonsumsi air ketumbar, menurunkan kadar gula darah. Untuk dapat diabetes. Membantu, ya. Dan dapat mengatasi infeksi bakteria. Dan ini kalau ni saya tak tahu, ayat pertama saya tahu, yang kedua saya tak faham. Mungkin Ustaz boleh bagi tahu Meredakan batuk dan pilek. 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 Pilek tu sesama. Ya. Pilek ya Pak. Pilek. Siapa sangka ketumbar juga punya kandungan vitamin C seperti mana Ustaz katakan tadi. Dan kandungan vitamin C dalam air rebusan ketumbar mengandungi antioksidan dan membantu meningkatkan sistem imunitas dalam tubuh. Wow. Dan juga boleh dapat meredakan nyeri sendi. Sakit-sakit tulang. Ya. Ya, itu je. Sebenarnya banyak. Banyak kat sini. Memang betul kata Ustaz, Sebab banyak. Dia antara dalam ada dia punya kalsium dia. Ya. So Dapat membantu, kata orang tu membantu mencegah dan mengubati diabetes juga. Tadi kan kita cakap tadi kan? Betul. Wow. Cuma jangan letak gula lah. So just this one ni. Tapi sukatan je taruhlah segenggam untuk dah cukup, boleh matikan. Habis, Habis kalau Habis kalau macam segenggam dah 5 minit, kata orang tu kalau dia nak buat penuh, yalah nak Lama lagi lah. So ini just tengok macam dia punya air dia lah. Dan air dia sendiri akan berubah warna. Sekarang ni kan air dia setengah je tau kat sini, setengah kurang daripada setengah. Gini sikit. Tapi kalau itu segenggam saja. Tapi kalau dia nak taruh penuh sampai ke atas, lebihkan sikit lah. 2 genggam sikit lah. boleh. 2 genggam boleh, segenggam setengah boleh. Tak ada masalah pun. Tapi yang penting kan korang ni semua, kalau apa yang kita buat ni, apa yang Ustaz dah ajar ni semua, kalau nak minum ke apa, jangan overdose. Yes. Jangan berlebihan. Ya, kita tengok pada badan kita juga, boleh terima ke tidak. Tapi minum sikit-sikit, insya-Allah boleh lah. Ya, true. So kalau gini nak diruqyahkan juga baca air. Of course. So nanti macam yang ini tadi Suzairi bilang,
overdose, jangan terlalu banyak sangat. Kan? Apa sahaja obat-obatan pun ataupun apa sahaja, kalau terlebih sangat itu tak bagus. Jangan gitu. Kadang-kadang kita makan benda-benda untuk hilangkan headache ke apa kan. Tapi kalau terlalu banyak sangat kita makan pun is not good for your body. So macam gini ni semua, jangan terlalu banyak sangat juga. Okay. So macam kalau minum seminggu sekali ataupun 2 minggu sekali, itu boleh. Tapi kalau you nak minum tiap hari, best not to. Okay. Oh, ni 2 minggu sekali seminggu sekali, 2 minggu sekali itu cukup. 2 minggu sekali atau seminggu sekali. Okay. So ini kita akan bacakan ayat Ruqyah, Fatihah, kemudian ayat Kursi, 3 kul. Dan kalau boleh ni sekali bacakan sekali dengan kata surah Al-Hasyr ayat 21 hingga 24. Itu kalau yang tahu baca lah. Yes. Yang tak tahu, tapi yang asas saja. Yang basic je. Yang basic saja itu, ataupun kalau boleh baca dengan surah Al-Insyirah, surah Alam Nashrah. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizraka alladhi anqadha zahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. So contoh di situ. Kemudian kita baca dengan Fatihah dan lain-lainnya. Okey. So insya-Allah cukup. Kalau air ketumbar ni yang boleh minum siapa? Umur berapa? Siapa-siapa? Ke tak boleh sembarang orang minum macam mana? Okey. Kalau macam gini, best tu kalau jangan diberikan kepada budak-budak lah. Jangan diberikan kepada budak-budak. Tapi kalau boleh, budak tu kira dah dewasa lah. Ada umur 16, 17, itu boleh. Sebab itu dah time mereka pun, kalau untuk yang perempuan, wanita, mereka pun dah start ada menstruation dan lain-lainnya. So, diperbolehkan. Tapi kalau macam untuk anak-anak kecil, di bawah umur balik, best not to. Fine. Alright. So, sekarang nak ini? So, nanti kita akan tuangkan ke dalam cawan. So, jangan lupa ada penapis dia. Boleh letak sini. Tak. Okey. Bismillah. Sorry. Dia suka-suka hati tau keluar set. Oh, nak minum sekali ya? Nak try lah. Saya nak ambil yang kecil je. Bismillah. Okey. Ni awak punya dulu sini. Tak. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh? Nak saya bantu? Bisa. Wow. Okey. Macam ini. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Sikit saja. Nampak tu? Okey. Nampak dia punya warna dia akan berubah. Tadinya air putih, kemudian kalau kau boleh hidu pun. Oh dah. Air ketumbar. So macam ini, jangan letak madu, jangan letak gula, jangan. Just purely just like that. InsyaAllah. Okey. Boleh. Okey, nak cuba. Masih panas lah. Masih panas. Tengok, best je ni, tak rasa panas. Oh, dia ada extra ini ya? Ada extra. Nampak? Dia macam ada puaka dan extra. Saya cuba lah. Panas lah Pelan-pelan. Boleh dia. Kita pun dah running out of time, Alright. Okey, dan diharapkan mungkin ada kenalan-kenalan awak ke ataupun family members yang mungkin terkena sihir sampai hilang ingatan sekarang, macam ada dah give up lah, biarlah orang nak buat lah. Nanti biarlah orang yang buat tu tanggung ke akhirat nanti. Kalau boleh biarkan gitu, tapi usaha. Kat sini dalam puaka ekstra ni dah banyak dah kita cuba ketengahkan untuk awak semualah. Dan jangan lupa viralkan kita punya puaka ekstra ni, jadi semua pun dapat belajar dan tahu ilmu. Kadang-kadang bila kita tengok, mungkin kita tak terkena sihir, tak terkena gangguan, dan kita rasa mungkin ni tak bermanfaat bagi saya lah. Tapi bila kita share dengan orang, mungkin benda tu sangat bermanfaat bagi orang tersebut. Mungkin orang-orang tu tengah cari, ini mungkin jawapan keluar daripada gangguannya. Jadi setiap kali kita share, setiap kali kita kongsi dengan orang lain ilmu, kita pun menjalankan dakwah juga. So itu pun awak pun akan dapatkan pahala insya-Allah. Jadi setiap kali orang sembuh, setiap kali orang mengamalkan apa yang disunahkan oleh Nabi SAW ataupun yang disuruh oleh para ulama ruqyah, maka awak juga akan dapatkan pahala. Mudah saja.
dengan like, share dan juga jangan lupa untuk tekan butang loceng untuk mendapatkan notification seterusnya, insya-Allah. Okay. Macam mana? Sedap? Alhamdulillah. Not bad. Alhamdulillah. Ya? Sedap. Alhamdulillah. Dia tak rasa pahit, tak rasa apa. Dia macam Okey Tawar. lah. Okey lah. tawar biasa, boleh diminum. Ada kan macam, apa ni gitu kan. Tapi boleh diminum. Betul. Cuma panas sajalah. Ya. So, tadi Ustaz cakap apa? Saya tengah sibuk. Oh tak, saya cakap pasal like, share Oh, dan juga okey, pasal okey, untuk okey. share untuk dakwah lah. Dan kalau ada apa-apa cadangan ataupun komen-komen, jangan komen banyak sangat lah. Kan? Apa-apa boleh hantar ke puakasg@gmail.com. Sekali lagi, dapatkanlah merchandise Puaka di senang saja websitenya www.puakasg.com. Yes. Ataupun mungkin boleh follow kita punya IG iaitu Puaka SG di Instagram. Dan juga kalau ada sebarang pertanyaan ataupun suggestion ke apa, boleh email langsung ke Puaka Puaka@gmail. Puakasg@gmail.com. 2021. Kenapa masih lagi di alam 2020 ni? Baiklah, kita jumpa minggu hadapan. Selamat berhujung minggu. Jumpa lagi. Bye-bye. Puaka Extra tadi dibawakan khas oleh Sunny Faisal dari Propnex. Anda ingin jual beli hartanah, mencari rumah idaman anda atau sedang mencari commercial space untuk bisnes dan sebagainya? Jangan risau guys, saya boleh bantu anda. Kontak saya sekarang. See you next week ya guys.